Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini adalah satu perkongsian guide yang mana ingin membantu adik-adik calon SPM 2020 untuk melaksanakan kerja khusus mereka ya. Kerja khusus kali ini diberi tentang tajuk kelab dan persatuan. Jadi kita ada sesuatu yang fresh dan baru juga. Tajuk dia kelab futsal sekian-sekian. Betul? Okey, sebelum tu saya nak beritahu dulu kami ada disclaimer sikit lah. Kami ni hanya nak bantu bagi idea bagaimana nak buat ataupun nak laksanakan kerja khusus awak. Bukanlah kami nak memberi jawapan sepenuhnya. Okey? Selebihnya effort anda dengan cikgu anda lah. Maknanya awak buat assignment ni, ni kerja khusus ni assignment lah. Awak buat mesti tunjuk cikgu awak. Tunjuk effort awak. Okey cikgu, saya dah siap dah. Dari A sampai B contohnya. Tunjuk cikgu awak. Sentiasa tunjuk. Sentiasa bertanya. Kalau cikgu awak kata, ni silap ni betul kan? Sila betulkan. Sebab apa-apa pun, guru di sekolah yang akan memberi markah. Berapa persen nak bawa SPM? 20%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita nak buat pelarasan. Okey, pelarasan. Pelarasan ni kalau tengok checklist, dia yang ke-7 kot, G. Dia punya soalan tu G. Checklist dia G. Okey. So pelarasan ni kalau you all ingat ataupun perhatikan dalam soalan, you akan ada dekat muka surat 4. Banyaknya cikgu. Bertenang, relax. Yang awal-awal sebelum pelarasan tu sampai yang korang buat penerimaan pembayaran, yang korang siapkan sampai lampiran J tu, basically it would be perekaan cerita. Sekarang ni pelarasan ni dia punya reka cerita lagi satu round ataupun episod terakhir mereka cerita. Lepas tu baru masuk full set of account. Barulah buat account sebenarnya. Okay, so untuk pengetahuan you all, you akan ada soalan muka surat 4, betul tak? Okay, muka surat 4 tu dia start dengan apa? Ni kan ada tulis 2 dot, besarnya ya Allah, pelarasan pada tarikh imbangan 31 Mac 2020. Waktu panjang berjela kan kat bawah dia. Berjela. Dot E kan. Dot sampailah C. Betul? Dot sampailah C. C tu pula dia ada 1 until apa? 6. 6. V1. 6. Betul? So you all kena faham apa yang berlaku kat sini. Kalau kita buat account, okay, masa form 4, you all buat account, you berdasarkan accounting cycle. Kitaran per account, kitaran per account ni, kalau you tak faham, sedih lah. Okay, kalau kitaran per account ni, you akan tengok dari dokumen. Dokumen bagaimana? Buku catatan pertama. Buku catatan pertama bagaimana? Pergi lejar, tutup lejar pergi mana? Imbangan duga. Imbangan duga lepas imbangan duga pergi mana? Pelarasan je tu. Okey. Satu hal imbangan duga balance dia tidak. Okey, kalau ada pelarasan, buat pelarasan. Lepas pelarasan, buat imbangan duga yang baru, betul? Imbangan duga terselaras. Ni kalau lupa cycle ni, tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong buka buku form 4. Okey. So, habis je imbangan duga terselaras, baru you boleh buat penyata keuangan. Penyata keuangan tu yang mana? Apur. Budak sekarang sebut apur. Penyata pendapatan akaun perdagangan untung rugi. Lagi buat PKK, penyata kedudukan keuangan. Okey. Faham? Okey, bertenang. Maknanya sekarang ni, you all sepatutnya sebelum pergi buat soalan pelarasan ni, sepatutnya lah you all dah ada imbangan duga.
Ya cikgu. Habis tu kena buat ledger kan cikgu? Bayuk. Okay. Something like that lah. Tapi tak buat ledger pun tak apa sebab kita dah ada tarikh-tarikh akhir ataupun baki-baki akhir yang setakat yang awak mampu lah. Okay, tak apa. So kita orang tunjuk imbangan duga sebelum pelarasan. Okay. So saya cerita balik. Tadi saya cerita apa? Accounting cycle. You all kena buka balik accounting cycle you all ataupun kitaran perekonomian. So you will start with what? Document for sure. After document, buku catatan pertama, BCP. After buku catatan pertama, you should do your ledger. After ledger, buka account, tutup account tu yang banyak tu masa form 4. Debit kredit lah pening-pening. Lepas tu buat apa? Imbangan duga. First round imbangan duga. Balance happy gila masa tu. Lepas tu tiba-tiba belajar pelarasan. Adjustment. Jika ada. Tapi biasanya account memang ada. Lepas pelarasan, buat imbangan duga terselaras. Pelarasan ni maknanya akan ada debit kredit. Iaitu dalam bentuk journal. Okay, so imbangan duga, pelarasan, imbangan duga terselaras. Faham? Faham, good. So, kalau kita tengok kat sini, ini kira macam raw lah. Ni yang raw. Tebal gila. Ini yang dah orang kata yang dah bersih ataupun yang dah clean. Yang dah finalize. Final. Okay, kalau tak faham kenapa tu, kena belajar balik lah. Nanti kita orang buat revision class boleh join lah. Especially untuk trial dan juga SPM sebenar. Okay, so ini benda paling basic dalam account. So lepas tu ada sambung lagi kan, imbangan duga terselaras. Lepas tu buat penyata keuangan. You all kena buat tak penyata keuangan? Yes, kena. Penyata keuangan you all dalam soalan ini ataupun kerja khusus assignment ni, yang itulah akaun perdagangan. Okay, lagi? Akaun pendapatan perbelanjaan. Dan juga PK. Okay, pendapatan dan perbelanjaan. Benda ni lah. Itu penyata keuangan you all. Yang biasa apur dengan BS tu. BS pula. PKK. BS orang putih. Balance sheet. Okay? Sekarang, sekejap lagi, we all akan tunjuk satu bentuk lembaran kerja. What? Tak pernah dengar. Okay, relax. Dia adalah satu jadual yang menunjukkan benda yang saya kotakkan ni. Nampak? Saya kotakkan biru ni. Imbangan duga asal. Lepas tu pelarasan. Lepas tu imbangan terselaras. Okay, apa nama dia? Saya bagi nama ataupun saya share nama dia. Lembaran kerja. Okay, working sheet. Okay. So, supaya you all boleh nampak, asal dia macam ni. Ini asal. Nah, ni kita ada adjust. Dan ini kita ada final. Finale. Gitu. Macam tengok drama pula. Okay. Final episode lah. Boleh Okay, so jangan terkejut apa yang saya nak share ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pula ni? Stop share dulu. Kita share imbangan duga. So saya bebel tadi, imbangan duga sebelum pelarasan. Mesti you all dah ada. Cikgu, macam nak buat benda ni? Dia tak buat ledger, macam nak buat? Okay, relax lah. You ada senarai akaun-akaun yang ada. Betul. So you berusaha untuk senaraikan segala yang you tahu ataupun segala akaun yang terlibat dalam akaun kelab ini. Contohnya dana terkumpul awal. Berapa amount dia? 55709 letak dekat credit side. Kenapa credit side? Sebab dia ni
equity kan. Ingat, asset belanja debit side. Liability equity hasil credit side. Boleh eh? Okay, next. Lepas tu you pun jumpa lengkapan ada cikgu, alat sukan ada cikgu. Masukkanlah. Masuk, susun seelok-eloknya dan jadikan dia imbangan duga. Ni jangan tengok pelarasan dulu. Maknanya jangan tengok soalan muka surat 4 dulu. Relax dulu. So senaraikan sehabis baik. Ini yang kami sehabis baik kami buatlah. Okay. You stock, inventory lah. Inventory. Barang-barang yang awak jual kat kios tu kan. So masukkan je lah, buat sehabis baik. Apa yang awak tahu. Okay. So it should be until here saja. Boleh nampak ya anak-anak? So buat sehabis baik. So kami tunjuk jugalah, at least you all dapat idea macam mana nak buat. Oh ni item-item dia. Korang boleh adjust lah jawapan you all. Kita punya figure, kita punya amount mungkin berbeza ya anak-anak. Sebab kita rencana kita berbeza. Okay. So akan sampai sini ya cikgu? Yes, sampai sini sahaja. Okay, so sekarang saya bebel tadi kan. Saya kata lepas imbangan duga yang raw ataupun yang asal. Ni imbangan duga asal. Maknanya dia suci, dia tak ada apa-apa. Tiba-tiba dia dapat information, ada maklumat ni tadi. Belum bayar lah, belum tepuk oleh lah, belum terima lah. Benda ni tak catat lagi lah. Maknanya dalam situasi kerja khusus ni, awak sedang tengok muka surat 4. Lah, kita kena buat susut nilai lah. Lah, kita kena buat pembentukan hutang ragu lah. Yes. You should create that. Okay? So, kita kena create, layan lah benda tu dulu. Sambil layan, sambil laras. Okay, sekejap. Cikgu, kita ada belajar ke ni? Ada. Kalau you buat latihan biasa dalam buku ataupun masa kelas-kelas, sebelum buat kerja khusus ni, pelarasan itu berlaku pada maklumat tambahan. Kan setiap soalan akaun banyak maklumat tambahan kan? Itulah maklumat tambahannya yang kena buat pelarasan. Setuju? Faham? Okay. So anda sedang create soalan anda sendiri. Okay. So jom kita. Saya akan share macam mana nak layan muka surat 4 sambil-sambil buat lembaran kerja ini. Okay, jom. So share dulu. Kita share screen lah kot. Okay, sebelah kanan. Saya kiri kanan kan. Okay. Ini pun saya kecilkan lah. Boleh tak? Okay. Saya besarkan sikit. Boleh nampak ya anak-anak? Okay. Besar pula muka saya ni. Kecil sikit. Saya letak tengah. Okay. Saya cuba untuk unhide-kan dia. Okay. Di sini saya cuba untuk hide-kan dia dulu. Nanti korang pening pula apa benda tu cikgu. Okay. Ingat flow tadi, imbangan duga yang asal. Asal yang mana? Sebelum pelarasan cikgu. Bagus. Lagi. Ini asal. Ini laras. Betul? Ini adakan lagi satu imbangan duga yang final. Finale. Gitu. Ini sabarlah. Sabar. Belum keluar lagi. Okay, kejap lagi kita tunjuk last. Okay, jom. Saya dah buat dah. Ikut muka surat 4 punya soalan nombor 2. So dia kata buat susut nilai sekian. Baki berkurangan antara 5% to 10%. So we choose 5%. Dalam kes ni kita choose ataupun kita memilih 5%. Sukatilah adik-adik nak pilih 6% pun boleh. 9% pun boleh. Kami ambil yang paling rendah lah. Mana nak berserabut-serabut. Okay, so 5%.
Baki berkurangan mesti kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Mesti tau. So jangan ambil 2, 3, 4, 5 saja. Mesti tolak. Okey. Kenapa cikgu kenapa darab 1/12? Sebab kita nak 1 bulan je. 1 month. Okey. Sebab biasanya persen ni adalah untuk setahun. So kita pun prorate lah. Dapat perpuluhan cikgu. Berbundarkan. Round up. Okey. So kita dah dapat 91. Cikgu, warna purple ni kena buat ke? Inilah pelarasan dalam akaun. Atas ni yang bukan purple ni hanya cerita. Cerita dan macam mana nak dapat amount, figure 91. Ni matematik dia yang atas ni, matematik. Maths is all about your maths, calculation. Ni yang warna purple ni, it's your account. Kalau you tak buat yang purple ni, maknanya awak tak belajar account. Faham? Cikgu dah ambil dah. Okay, so kita perlukan benda ni. You kena ada benda ni. Faham? So jom kita tengok sebelah kanan. Apa kegunaan dia dalam sebelah kanan? Okay, saya usah tunjuk kat awak. Okay. Kalau kita ikut warna purple ni, kita besarkanlah. Dah bebel-bebel, kita kesian pula. Besarkan sikit nak. Okay, jumpa. Nampak? Nampak kita nak fokus yang mana anak-anak? Yang ini. Macam mana nak layan dia dekat sini? Mengandungan pelarasan. So, saya tulis kat bawah. Okay. Saya mesti ada susut nilai lengkapan. Dalam akaun ni, yang saya kelabukan ni, ada tak susut nilai? Ada cikgu susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul kita adalah berapa? RM91 cikgu. Okey, ni RM91. Okay, kredit betul anak-anak? Yes. Okay, so kita pergi kat sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan, you tengok. Lari pula dia. Kita kecilkan sikit lah ya anak-anak. Comel je lah pula cikgu. Tak apalah. Kita hilangkan ni. Kita hilangkan lah. Okay. Korang kan mata muda-muda semua nak. InsyaAllah cikgu. Okay, 91 nampak? Okay, betul tak 91? Yes, sama dengan sini, 91. Faham? So, debit susut nilai. Jom kita tengok debit side. Dekat mana account susut nilai? You cari kat sini. Ada tak susut nilai? Kita pun carilah, awak pun carilah sampai sini. Tak ada. Dia kena tambah account baru. Macam tu lah. Kalau you dah terror buat milikan tunggal punya pelarasan, you should know this. So maknanya kena tambah account ni. Yes, kena tambah account. So ada di sini 91. Faham? Boleh? Itulah efek dia. Tanpa buka ledger lah. Ni kami tunjuk tanpa buka ledger. Supaya you nampak pergerakan tersebut. Boleh? Okay, so kalau nak buka ledger boleh cikgu. Terserah anda. Kalau cikgu sekolah suruh, buatlah. Kalau cikgu sekolah tak suruh, baik buat benda ni je. Nambaran kerja je. Pada hemat kami lah nak jimatkan masa anda. Lepas dia buat ledger, penuh pula ni. Lepas tu salah tutup pula. Aduh, kesian. Sedih. Okay, boleh Okay, next. So saya clearkan yang ni. Kita ada perkara kedua iaitu aset bukan semasa kedua iaitu alatan sukan. Dia kata buat penilaian semula. Inilah jalan kerja dia. Kita bandingkan awal dengan akhir. Tapi sebenarnya ada cerita beli kat tengah-tengah. Betul? Ni beli RM800. Setuju? So patutnya amount dia yang terakhir adalah RM2,400. Tapi cek punya cek dengan akhir. Kenapa beza weh? That would be difference of 300. So the 300 is the susut nilai. So you all boleh nampak kat sini. Kita ada debit and credit adjustment. So this adjustment should be reflecting your
Trial balance. Ya, pandai. Where is your trial balance yang tadi? Di sini. Ada tak susut nilai terkumpul alatan sukan? Dekat sini. Yang dah sedia ada. Timbangan duga yang awak dah buat mula-mula. Tak ada. So kena tambah. Ni yang tambah ni. 2 ni. Nampak yang kita gelapkan ni. So perasan tak ada seorang debit, seorang kredit. Dia mesti seorang debit, seorang kredit. Dia tak boleh dua-dua debit, dua-dua kredit. Maknanya nanti pelarasan awak salah. Boleh? Faham ya? Okay. Okay, faham ya? Jom, jalan. Yuran lapuk. Sekarang kita nak buat yuran lapuk. Ini saya salin ataupun saya follow daripada surat 4 soalan Okay. So jangan blur-blur apa mana datang ni. Okay, yuran lapuk. Rujuk analisa headcount, account yuran bla 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 dan bla bla bla. Oh, yang ni. Saya kecilkan sikit. Dia kan kata ada yuran lapuk. Siapa-siapa yuran yang belum terima daripada tempoh perakaunan lepas, jom kita hapuskan. Inilah. So kita rujuk balik, boleh rujuk balik kita orang punya video tentang akaun yuran. Kat situ kita buat analisa headcount, kepala, maknanya members yang join. So members berapa orang yang tak bayar lagi, yang baru join dan sebagainya. So ada 3 orang lagi yang belum bayar untuk Februari dan sebelumnya. Mungkin Februari sajalah atau sebelumnya. So kita lapukkan dia lah 3 orang. 3 orang. Darat dengan RM20, RM60. So debit yuran lapuk, kredit akaun yuran. So sama lagi juga kat sini. Kita tengok kat atas. Kenapa cikgu tengok kat atas dia? Okey, sebab imbangan duga yang asal yang you all ada. Dalam saya gelap-gelapkan ni, ada tak akaun yuran ataupun yuran ahli? Ada tak? Ada yuran. Yuran ahli ke, yuran ke. Dalam kita orang punya catatan ni, saya rasa kita orang buat yuran belum terima. Ni. Okay, so yuran belum terima. So kita orang pun RM60. So di situlah. Nampak? Kredit yuran ahli. 60. So ada lagi. Yuran lapuk. Nampak ni? RM60. So kita orang pun debitkan. Faham? Okey, cantik. Siap sudah. Okay, jom. Jalan lagi. Itu fungsi dia dalam bentuk lembaran kerja lah ya. Okay, next. What's next? Okay, dia kata tetapkan peruntukan hutang ragu antara sekian hingga sekian. Oh, dia tak ada. Ataupun yang bersesuaian. Kami ambil 4%. Okay, peruntukan hutang ragu ni dia tak payah banyak-banyak. Jangan berbelas-belas% dia paling tinggi pun mungkin 6 ke 8 ke. Janganlah Jangan tinggi-tinggi So kita orang ambil 4%. Cikgu 2% boleh tak? Boleh sekati lah. So yang paling sedap tu 5% ke boleh? Boleh. Sekati lah korang. Okay. Ataupun ikut cakap cikgu sekolah. Cikgu sekolah kata antara sekian hingga sekian. Follow lah. Okay. 4%. Okay, 4% ni kita orang darat dengan ABT latest. So ABT latest ni kita orang dapat 2418. Darat dapat 97. Okay. Apa jadi lepas tu? Dapatlah debit kredit dia. Cikgu penting ke debit kredit tu? Ya, penting. Kalau tak nanti awak tak dapat check awak punya apa nama? PKK. Okay. Tak balance Ada yang nangis pun tak dapat balance cikgu. Macam mana saya pun nangis sekali lah Okay, so ni lah 97 kita orang dapat. Okay, so bentukkan hutang ragu. So 97. Jom kita tengok di sini. Atas ni kalau akaun asal ataupun imbangan duga yang asal, ada tak peruntukan hutang ragu? Yelek tak ada. Sorry, nada. Okay, so buatlah yang baru ni Create account baru. Peruntukan hutang ragu dan peningkatan peruntukan hutang ragu, which is this one. Okay. Lepas tu, seorang debit, seorang kredit. Cikgu, kenapa peningkatan peruntukan hutang ragu debit? Ini yang akan muncul dekat
Siapa yang muncul dekat Apur? Biasanya korang buat pendidikan tunggal. Peningkatan. Okey, peruntukan utaragu yang ni dekat PK. K duduk bawah siapa? AB, T. Faham? Okey, kalau ni dia duduk dekat mana? Kalau biasa Apur lah. Dalam kes account club ni perdagangan pendapatan dan perbelanjaan nama dia. Istilah dia berbeza sedikit tapi fungsi dia sama je. Okey korang? Okey guys. Okey guys. Okey jom. Betul lah tu That's why seorang tu kredit, seorang tu debit. Jangan tersilap. Okey. Next. Kita jalan. Sewa bangunan belum bayar. Ni mana datang cikgu? Ni kita orang create lah. Sebab dia kata buat satu item belanja belum bayar. So kita orang sajalah buat assumption. Sewa hari tu kita orang bayar RM5,000 sewa itu kita orang bayar RM5,000. Padahal tak cukup bayar lagi tu. Maknanya ada pending lagi RM1,000 tak bayar. Hutang lagi RM1,000. Boleh terjadi ke? Suka hati lah kita orang punya jawapan. Macam tu. So anda pun boleh create sama ada sewa ke, kadar bayaran ke. Boleh. Maknanya cari benda-benda belanja. Apa benda-benda belanja lagi? Belanja am ke yang belum bayar. Kalau belanja am tu contohlah, sini tengok sini. 200 kan? Buatlah, create lah. Belanja am belum bayar lagi 200 atau lagi 100. Boleh, korang create. Kita orang pilih sewa bangunan. So kita orang kata ada lagi 1,000 belum bayar. Okay. So, dan itu satu cerita, satu buat cerita satu hal. Hal kedua, pandai buat debit kredit. Debit sewa bangunan, kredit sewa bangunan belum bayar. Okay, ni kenapa debit, kenapa kredit? Buka balik form 4. Saya tak sempatlah cerita kat sini Nanti kalau buka kelas boleh join. Kita cerita kenapa dia debit, kenapa dia kredit. Okay, so now nak tengok dekat apa efek dia dekat lembaran kerja ni. Tengok dari atas ataupun dari asal, ada tak sewa bangunan? Sewa bangunan, sewa bangunan. Ada ni hanya tu. Nampak dah. Okey, nampak ni 1,000 betul? Betul sebab saya follow debit sewa bangunan. Nampak ni. Debit side. So it's debit side. Ini debit M, mama ni debit, kredit ni Nona. Okay. What's next? Sewa bangunan belum bayar. So dalam ni tak ada sewa bangunan belum bayar. So kita create yang baru. Setuju? Ini dah. Patutnya dah. Kita gelapkan sikit. Sewa belum bayar. Which is this one. 1,000. Faham? Okay. So 1,000 sini. 1,000 sini. Mengerti enggak? 1,000 here and there will be 1,000 here. So it's tally, it's always balance. Accounting is about balancing. Okay. Kalau you belajar algebra, balance kan, kiri kanan. Ni sama. Adik-adik dia orang ni, sepupu. Okay. Jalan. Insurans prabayar. Saya klikkan dulu. Insurans prabayar dan juga saya rasa ini bukan insurans ni. So saya tambah lesen ni. Lesen prabayar. Okay, dia ada dua cerita lah. Dia kata create dua benda prabayar. So kita ambil je daripada story ni. Kita dah nampak. There will be RM600 for 6 months. Dia kata RM600 tu dibayar untuk 6 bulan. So sebulan berapa ringgit? Bahagilah. Ni kita orang cakap 600 bahagi dengan 6. Dapat 100. Kita kan buat account ni sebulan je. So 100 je lah. Betul? Okay. So kita tengok balik dekat sebelah sini. Yang kita dah ada maklumat iaitu insurans prabayar. Yang pernah kita bayar 600 tu adalah prabayar. Prepaid. Bayar dulu, guna kemudian. Okay. So 600. So kita kena tallykan dia, kena menyelaraskan dia. Okay. So macam nak buat itu? Okay. So kita kena faham apa debit dia, apa kredit dia. So which is this one. So saya fokuskan kat sini. Ni yang saya kotakkan ni.
So 100 insurance. 100 insurance prabayar. Insurance prabayar mesti kreditkan dia. Faham? So dah nampak ni insurance prabayar. Kita orang buat apa kat dia? Kreditkan dia. Nampak ni? 100. Okay? Ada lagi? Yes, ada lagi. Kalau macam tu, insurance je mana cikgu? Awak tak ada account insurance lagi kan? Create. Maknanya buka. Okay, so insurance. Mana insurance? Debit side, right? Yeah, so debit side 100. Faham? Boleh anak-anak? Sama lah cerita dia dengan lesen. Okay? Boleh Okay, good job. So dia adik-beradik je. Dia dekat-dekat pula tu. Amount dia dekat. So saya pun bolehkan dia. Okay, yeah. Okay, jom jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya buat pelarasan Jangan takutlah. Account itulah kita nak main. Okay. So apa yang seterusnya ni? Oh, ini pun kena create. Ataupun sukatilah. Nak create boleh. Tak nak create pun boleh. Tapi mesti ada satu cerita kat situ. Okay. So, kita orang buat cerita dia begini. Dia nak satu item hasil belum terima. You all boleh pakai yuran belum terima sukatilah. Tapi kita orang buat hasil yang lain yang belum terima. So, kita orang buat cerita. Kita orang cerita ni. Tempahan khas, mungkin tak nampak, minta maaf tapi kekangan ruang. Ni Tempahan khas gelanggang oleh perniagaan bintang pada 28 Mac sebenarnya jumlahnya 3,500. Tapi masa tu perniagaan bintang bayar 3,000 je. Kita orang buat cerita macam tu lah. So maknanya bintang ada hutang lagi berapa? 500. Hutang apa? Hutang sewa gelanggang. So sewa gelanggang tu kan hasil kan? Hasil tu belum terima kan? Macam itulah kita orang buat cerita sikit. Faham Okay. So ini create ke je? Ya, silakan. Boleh create ya anak-anak. Okay. Then okay. So then you will see dia punya jurnal pelarasan adalah di sini. Sewa gelanggang belum terima dan sewa gelanggang. Macam biasa tengok sebelah kanan ni. Tengok ada tak sewa gelanggang yang dah ada dalam imbangan juga asal awak. Sewa. Bukan ni sewa apa sewa gelanggang. Saya dia buat lain ke apa ni. Ni nampak ni. Nampak sewa gelanggang. So dekat sini kena kreditkan lagi. So this one. Nampak? Saya dah type siap-siap. Patutnya saya type balik Sial pula. Tapi tak apalah, saya tunjuk je dah semua. Lambat pula. Okay. Sewa gelanggang belum terima. Ada tak akaun sewa gelanggang belum terima kat yang sedia ada ni? Hidup lah adanya. Belum ada. So letak yang baru. Nampak ni. 500. Terus debit side. Boleh? Debit side. Boleh anak-anak. So sini debit. Sini pun debit follow Boleh Okay, cantik. Okay, now. Dia suruh buat hasil belum terperoleh pula kan? Soalan bawah dia. So kita orang pun buatlah satu cerita lagi pada 31 Mac. Ya Allah kecilnya. Ni yang pakai phone ni kesian. Sedih dia. Kecil-kecil mata dia. Okay nah. Pada 31 Mac, kelab telah menerima tunai sebagai tempahan sewa gelanggang daripada kelab futsal Miji yang akan digunakan pada 4 April 2020. Ni ada kelab futsal lain dah booking siap-siap. Aku bagi duit siap-siap 500 lah. Aku nak pakai nanti 4 April dia kata. Macam tu. Dia kuranglah ayat dia So awak pula terlupa nak catat kat ni ataupun delete ni April. Padahal kena catat sebab awak dah terima dah duit dia. Okay. So apa yang berlaku? Kita kena buat pelarasan sebab awak dah dapat duit. Jangan takut sebenarnya, boleh je create, tak ada masalah. Tapi takut tanyalah cikgu sekolah awak. Dua hal. Okay. So debit tunai dan kredit sewa gelanggang belum terperoleh. So debit tunai dia kata. Okay, jom tengok kat atas. Yang asal ni ada tak tunai? Ada tunai di this one.
So dia kata debit kan, ni 500, debit kan, ting ting. Saya ada bunyi, ting ting. Okay. So dia kata kredit sewa gelanggang belum boleh. Dalam banyak-banyak yang asal tak ada je. So kena buat. Sewa gelanggang belum terperoleh. Kredit side, this one. Ting ting, 500. Faham? Okey, faham Alhamdulillah. So ini kena warna purple juga ni sebab cerita pelarasan. Mana ni purple? Tara. Ni pun pelarasan juga ni. Tara. Okey. Faham ya? Okay. Last but not least. Dia kata buat satu item pembetulan kesilapan. Mana cikgu? Mana cikgu bincang tu? Ni. So, cikgu nak bincang yang ni. Pada March, kita orang buat cerita lagi. Pecah kepala sekejap lah buat cerita ni. Bagi you all faham. Yang kecil ni minta maaf. Nanti kita besarkan sikit lagi. Ni. Tara, ni contoh je. Tak semestinya awak ikut ni ya. Kita orang memberikan cerita. Pada 30 Mac, kelab telah menerima 50 buah loker berkunci. Nilainya 2,500. Siapa sumbang? Adalah YB tu sumbang. Ini belum rekod mana-mana buku. Tak sempat ni pasal. Tiba-tiba YB datang bawa 50 loker. Contohlah. Lepas tu awak pun, macam mana nak catat? Blur-blur. So tak catat lagi mana-mana buku. Itulah cerita dia. Sebab first time orang bagi sumbang. Macam tu lah So macam mana nak buat tak tahu. Okay, jom. So kita nak buatlah pelarasan. Awak pun tanya-tanyalah pada member-member awak, macam mana buat akaun ni? Contohlah dalam jenis sebenar. So inilah dia. Okay. So debit lengkapan. Kenapa? Sebab loker tu lengkapan. Lengkapan awak bertambah. Kredit derma. Kenapa? Sebab derma tu macam benda hasil kan, revenue. Tapi ini derma khas. Bukan derma yang biasa-biasa. You all belajar kan pendapatan hasil dan pendapatan modal. This one is pendapatan modal. Masuk dekat mana anak-anak? Akan masuk dekat ni pendapatan modal. PM. Pendapatan modal. Pendapatan. Cepat sangat nak tulis. Pendapatan modal. Masuk mana anak-anak? PK. Cikgu. Adakah lagi satu derma yang masuk pendapatan hasil? Itu kalau operational saja. Derma yang kecil-kecil lah senang cakap. Yang tak ada spesifik. Saya derma ni sekatilah you all nak buat apa. Kan? Macam awak bawa duit RM10 pergi sekolah. Lepas tu ada orang minta derma. Dia tabung sumbangan. Awak masuk RM2 dia. Awak tak spesifik pun cakap RM2 ni beli nasi lemak tau. Awak tak cakap kan? Itu pendapatan hasil. Pendapatan modal ni spesifik. Awak memang orang ni kaya. Awak kata okey, nah RM500,000 ni tolong buat balai raya dekat kampung ni. Cik, wah. Orang kaya tu Alhamdulillah. Okay, faham So that's the classification. Okay, anak-anak. Kami menambah derma khas ini di sini. Nampak? 2,500 sebab dia credit side. Okay, cikgu. Lengkapan tu tambah dekat lengkapan atas? Yes. Lagi tambah kat atas. So saya klikkan ni sebab conteng-conteng ni nanti dia bergalih. Jom kita tengok lengkapan kat atas. Mana lengkapan ni? Ni. Ni lengkapan asal. Nampak ni? Ni lengkapan asal. So saya debitkan dia. So dapatlah penambahan. Lah cikgu, ni nanti susun nilai berubah lah cikgu. Siapa kata berubah? Siapa kata berubah tu? Mengaku sikit siapa kata berubah? Dia macam ni. Susun nilai ni hanya berlaku ataupun hanya perlu dilakukan apabila dia cukup haul ataupun cukup tempoh dia berada dalam premis anda. Dalam kedai ke, dalam kilang awak ke, dalam kelab awak ke. Ini cukup time ke? Cukup tempoh ke? Kalau ikutkan dia dapat 30 Mac. 30 dengan 31. 2 hari je duduk. Alah, baru sangat. Baby sangat. Baru 2 hari.
Kalau dia cukup sebulan, memang 1 Mac dia hantar locker tu, kena susut nilai. Faham? Gitulah kaedahnya kalau depreciation ni ataupun susut nilai. Orang putih panggil depreciation. Susah betul nama dia. Cikgu nanti April baru dia depreciate kan ataupun susut nilai kan? Yes. You are clever. Okay, hati-hati kan. Banyak. Kadang-kadang ada soalan kibat macam ni lah. Sajalah selitkan sikit. You apa macam, ya ke? Okay. So apa-apa pun, at least korang dah tahu, okay, pelarasan kena buat ayat macam ni. Buat ayat dekat Word tu, Microsoft Word tu. Tak kisahlah nak buat Microsoft Word boleh, nak buat kotak-kotak boleh. Yang penting kena ada ayat. So diorang nak tengok awak wujudkan perkara tu. Dan saya terus suggest kena buat debit kredit dia terus. Rather than you buat kat tempat lain. Kat situ dah boleh menggarap markah. InsyaAllah. Okay, tanyalah cikgu awak So, kami support dengan lembaran kerja. Sebab kami tak syorkan buat ledger. Takut ledger tu tersilap. Okay. So, jom kita nak fokus dekat lembaran kerja ni. Saya akan tutup Microsoft Word yang ayat-ayat tu. Okay. Tenang ya. Saya tutup yang itu. Saya buka yang imbangan duga tu saja. Kita bagi besar sikit. Okay. Mana? Okay. So kalau you all perasan, ini warna purple tu. So besar sikit. You all perasan, kita orang buat ni dalam warna purple. Ni nampak ni. So figure-figure amount-amount ni warna purple. Perasan? So in fact, dekat belah atas warna purple saja. Purple. Dah. Yang gemuk-gemuk tu lah yang saya dah boldkan tu. Okay. So yuran lapuk ni pun ada tadi ya. We mentioned just now. Oh. Yes. Okay. RM60 and this RM60. Okay. Okay, good job. Saya kuning kan Kuning. Ya, nampak? Ni ke kuning-kuning, kuning pula. Back. Saya nak highlight dia sebenarnya. Kuning. So, benda yang kuning dan purple ni, kita dah bincang. Which is this one. Ini pun dah bincang ya anak-anak. This one. Tak done tadi ni. Okay, boleh? This one as well. 91. Okay, good job. So, benda yang kuning dan purple, kita dah discuss. Which is we are referring to ataupun kita merujuk kepada soalan muka surat 4. So, saya tulis ni sebab buat nota sikit untuk read all. Muka surat 4. Okay, nombor 2. List dia kat situ kan. Okay, so, you dah siap sampai sini lah. Kita dah siap sampai sini. And then kalau you tengok dekat soalan, you kena buat penyata bank tu. Ada satu video lagi kita buat penyata bank dan juga penyata penyesuaian bank. Ada satu video juga. So penyata penyesuaian bank sebenarnya ada berlaku pelarasan di situ. Okay, penyata penyesuaian bank. So ini muka surat 4. Nombor 4. Bila you dah buat penyata penyesuaian bank, you akan dapat warna merah ni lah. Yang kita nak cerita ni. Dos yang merah. So merah, okay, you akan nampak ada cek tak laku dekat penyata penyesuaian bank. Betul? Cek tak laku yang 1,300 tu. So apa yang akan berlaku? You punya ABT akan debit. Nampak ni? Kita bincang kat sini. Sebab saya cek pen saya. Cari warna hijau. Ni, nampak ni. Ni. This one. Tara, nampak ni. Debit ABT, kredit bank 1,300. So, jom kita tengok atas.
Nampak ni 1,300. Straight debtor ni ABT lah. Macam orang putih lah. Dah terbiasalah anak-anak. Account belum. Tengok AJ account pun tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Okay, 1,300. Cikgu, 1,300 lagi satu mana? Dekat sini anak-anak. Sebab dia kata tadi, debit ABT dan kredit bank. Nampak? Saya buka balik. Debit ABT, kredit bank. So kat situ lah. Efek kat sini. Nampak tu? Saya tulis apa kat situ? Show comment. Show comment. Kita tulis apa kat situ? PBB. Ada cek tak laku. Cek tak laku ni berapa ringgit anak-anak? 1,300. Faham? So amount 1,341 ni mana datang? Ni kejap lagi cerita-cerita. Baru 1,300. Okay. Now, next. Jalan lagi kat bawah. Ni. Charge bank. RM20. Kan kita tak perasan ada charge bank. So bank kata, awak ada charge bank lah RM20. Kita pun baru perasan. Oh, iyalah. Kan? So kita mengaku yang kita ada belanja. So debit side, debit charge bank, credit our bank. Yes. Pandai. So saya tulis kat sini. Okay. Bagi nota awak. Debit charge bank. Credit bank. RM20. RM20. So what's the effect? We go up there. So nampak ni. Tadi dah debit kan? Ni credit. Charge bank awak berapa ringgit tadi? RM20. So you put here RM20. Sebenarnya dia tambah lah macam ni, nampak ni atas. Understand? Okay, harap membantu sedikit demi sedikit. You kena tengok benda ni dengan berlapang dada. Perlahan-lahan tengok. Okay. Okay, next. Apa dia? Buku cek, habis buku charge bank kita ada buku cek. This one. So debit apa, kredit apa anak-anak? Ya Allah. Melompat lagi. Melompat lebih tinggi. Besar sikit je ke? Baru nampak je. Yelah. Admin saya kata besar sikit. Tapi tengok monitor dia jauh. Okay, so 24. Okay, 24. Betul? So debit apa, kredit apa? Samalah. Macam charge bank juga. Debit, buku cek. Cikgu, tukar nama buku cek tu jadi charge bank pun boleh kan? Terserah anda. Boleh je. Tak masalah. Tapi saya nak nampakkan dia beza charge bank dengan buku cek tu kan. Nanti awak bela pula mana datang RM44 tiba-tiba. Okay, saya buat satu-satu. Okay, 24. So 24 dah debit kan? This one is debit already, right? So 24 lagi satu kat mana? Dekat sini. So your buku checkbook will be 24. Cantik. Faham? Okay, next. Faedah atas simpan. Nah, we move down here. Faedah atas simpanan, kita tak perasan kita dapat duit. Ya Allah, melompat lagi. Debit, kita dapat duit. Kredit, faedah atas simpanan. Short format FAS. So RM3. So sini dah kredit kan? So kita kena debit kan? Bank. So kita out there. Sini, sepatutnya kat sini je tu. Okay, tak apa. Kat sini kita boleh tulis RM3. You all tengok kat atas ni. Lain kita tambah. Yang dia je kita tolak. Kenapa? Sebab dia kat rumah lain. Dia debit. So geng-geng kredit tambah. Tapi dia debit sebenarnya. So kita adjustkan dia lah. Accordingly macam matematik. So 1341 adalah dari detail-detail ini. Faedah atas simpanan ni dia dari debit side. So kena tolak 3. Faham? Boleh? Cantik lah tu. So 1341. Habis dah cerita penyata penyelesaian bank punya adjustment. Which is merah punya cerita. Okay kanak-kanak? Okay. Yeah. Okay guys. Yes. Okay kanak-kanak tak boleh. Dah besar dah semua. Okay. So good job. Okay. Last but not least. Kita nak buat pelarasan yuran belum terima. Ni heavy sikit. Heavy. You all heavy. Okay, dia berat sikit. Tapi you all boleh buat. You boleh faham. Okay, saya clearkan dulu.
So now kita nak naik atas. Saya nak hidekan ni. Sorok sikit. Okay. Nampak yang warna biru ni? Nampak? Okay, nampak yang warna biru ni juga? Nampak Okay, good job. So apa berlaku? Asalnya, you ada yuran belum terima. Okay, kita nak fokus kat sini Okay. Nak fokus kat sini lah, senang kata. Yang tu besar sikit. Mana dia ni? Okay, saya buka lah. Hide. Okay, cantik. Okay, saya kena cerita dululah atas apa beza 6 kolom ni. Macam nak buat okay. Merah So, benda yang asal adalah sini. Okay. Lepas tu ada lagi. Salah ni. Sekejap. Sebentar ya. Kita nak bagi faham tu. Susun lah sikit. Okay. So ni, okay, kalau kita tengok kolom, yang dua yang pertama ni adalah imbangan duga asal. Ataupun sebelum pelarasan. Yang ini pula adalah adjustment ataupun jurnal pelarasan anda. Ini adalah imbangan duga terselaras. Maknanya dah final. Lepas selaras, maknanya final lah, final. Boleh? So, jom kita nak tengok apa efek dia satu persatu lah. Okay, kejap lagi kita tengok efek lain. Sekarang kita nak fokus pada akaun yuran. Okay. Akaun yuran belum terima, you all tengok ni. Yuran belum terima. Asal dia ada RM60 yang belum terima. Betul? Lepas tu you kata dia lapuk RM60. Setuju? Okey, lepas dia lapuk RM60, maknanya dia dah tak ada dah. Betul? Dah tak ada dah, cikgu. Betul? Dia tak ada lah. Okey, so 60 tolak 60. Kenapa tolak? Seorang debit, seorang kredit. This one is debit, this one is credit. So 60 minus 60 will be 0. Itu untuk cerita bulan Mac. Sepanjang bulan Mac lah. Sekarang ni 60 tolak 60 awak dah lapukkan, maknanya hujung bulan Mac. Hujung bulan Mac, 31 Mac nak masuk April. So you kena adjust lagi ataupun melaraskan lagi cerita tersebut. Nak bawa masuk bulan April, dia tak boleh cerita yang kosong saja. Ada tak orang-orang ataupun members ahli yang tak bayar lagi bulan Mac? Ada cikgu, RM200. Berapa orang tu? 10 orang. Mana dapat 10 orang tu? Head count. Ingat masa kita bincang akaun yuran. So asalnya you ada 200 tu di mana? Yes, daripada head count. So 200 tu akan iktiraf di sinilah yuran belum terima pada hujung bulan. So kita tulis 200 kat situ. Faham? 200. So inilah dia 200. Yuran belum terima. Faham tu kita buat yuran bulan Mac ni. Okay, next. So you akan ada 200 nampak situ. 200. Okay. Lagi satu, you ada tak yuran belum terperoleh? Apa cerita yuran belum terperoleh? Dekat head count yuran, orang tu bayar advance cikgu. Dia bayar untuk bulan April. Pandai. So, ceritanya, ini yuran belum terperoleh 260 ni, maknanya dia bayar untuk bulan Mac. Tapi you kena buat adjustment, dia akan ada 100 untuk bulan April.
Betul? So kita masukkan kat sini. So 100. Jadi kita kontrakan seorang kredit, seorang debit, jadi 160. Okay, so ini penting kalau you all tak perasan ni boleh jadi dia punya account you PKK you kot. Efek lah. Oh, meriahnya. Minta maaf, ada suara anak saya katnya. Okay, boleh faham boleh So, mungkin kurang faham, kena bincang dengan cikgu you all lah. Kita buat ringkaskan macam ni. Apa-apa pun you akan ambil yang mana cikgu? Kita ambil yang ni anak-anak. Ni anak-anak. Ni this one. Ini yang akan digunakan dalam you all punya pengata kewangan nanti. Tapi sebenarnya tak kisah, akaun yuran you dah dapat dah kan? You dah ada figure dah akaun yuran. Kat mana you figure tu? 466 berapa lah saya tak ingat. Ni 4460. Kita dah buat dah. Okay. Okay. Tak habis lagi. This one. Imbangan duga sebelum pelarasan, pelarasan imbangan duga terselaras. Faham macam mana nak buat? Saya ulang suara, kalau dia kredit, lepas tu dia kredit, so kredit sama lah. Kalau debit, contoh ni, ni debit. Ni debit kan? Ni debit. Ini pun debit. Ada adjustment, ada pelarasan. So tambahkan lah. Faham? Boleh? Kalau macam ni tadi, kalau ni 60, ni debit. Yang ni kredit. 60 tolak 60 lah. Yang ni kena tambah sebab dia debit. So 200. Itu matematik je lah, logik-logik orang je. Okay. So itu saja yang you patut jelas ataupun faham lah. So kita tengok kat bawah apa jadi lepas tu. Okay. Ini amount imbangan duga balance dia sebelum pelarasan. Okay, tengah-tengah jurnal pelarasan, betul? So sama tak? Yes, saya kata kiri mesti sama dengan kanan. Debit side must be same with your credit side. And then what gonna happen after you adjust, you will get sama juga. You akan dapat imbangan duga terselaras yang balance dia sama. So saya buat semua ni. Buat adjustment semua, okay? Boleh good luck lah korang. Mesti buat. Okay, saya tak pasti dah kena buat leja ke tak untuk tahun ni. Tanya cikgu you all. Okay. Susah nak tanya kan. Sebab PKP tak apalah, you all can do it. Cari jalan. Orang berjaya cari jalan. Orang kurang berjaya dia cari alasan lah. Kita usaha sama-sama, kami pun bantu apa yang boleh. Nanti kita ada satu lagi round lah, saya tak boleh nak buat sekarang. Tak boleh buat dalam satu video yang sama, nanti korang meletup lah. Settlekan ni dulu, bagi dia balance, imbangan duga cantik, dan baru you pergi buat yang penyata keuangan. Okay, so that's all for now, all the best. Jangan pernah putus asa. Kena buat dan buat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okay. Ada yang tanya ataupun ada ramai jugalah yang WhatsApp, ada yang message tepi, PM DM macam-macam lah. Dia tanya, lebih kurang macam ni lah. Cikgu nak soft copy template jawapan boleh? Kalau nak template jawapan ataupun soft copy dia kita boleh bagi. Jawapan penuh kita tak boleh bagilah. Sebab ini effort adik-adik Okey, cara dia macam mana cikgu? Okey, disebabkan pucuk dia cerita bulan mendatang, kita nak tolong adik-adik yang datang. Okey, so kena isi Google Form yang ada dekat bawah ni. Okey, so bawah YouTube posting ni ataupun yang you nampak kat bawah ni akan ada Google Form link dia. So you isi form tu, simple je, tak susah pun. Klik link tu dulu lah. Isi sikit maklumat, email address adik, nama adik, sekolah mana, macam tu je kita tanya. And then kita akan bagi satu invitation. Email invitation, you akan dapat satu email. Dah siap isi borang tu, dah submit.
dia akan dapat satu email invitation untuk masuk Google Classroom. Okay, and then lepas dapat Google Classroom tu, you boleh enjoy lah. Download soft copy yang you nak pakai. Nak pakai soft copy tu macam mana, boleh tengok kita punya video-video. Okay, so saya share how it looks like the Google Classroom. Macam mana nak download dan sebagainya. Okay, sekejap kita share. Okay, lepas adik dapat email invitation tu, adik kena confirm kan. Lepas tu adik terus boleh masuk Classroom. Okay, Google Classroom. You boleh tengok dekat screen kita ada paparan beginilah. So tajuk dia akan keluar kerja kursus SPM 2020. Adik klik link tu. Lepas tu adik pergi kat classwork. Kalau pakai phone dia ada dekat bawah classwork. So you akan nampak lah. Okay, contohnya nak buat hari ni ataupun masa tu adik nak buat tentang lampiran D ataupun lampiran F. So kat sini kami lah classifykan D hingga J ada duduk dalam ni. So klik kat situ. Pergi dekat bawah ni. Klik sebelah kanan. Open link in new tab. Gedek dia akan buka. So bila dia buka, you klik kat situ. Dia akan nampak satu Excel. Macam-macam kan dekat bawah ni, macam-macam. Rasa nak buat G, pergi kat G dan sebagainya. So macam mana nak download, pergi dekat sebelah kanan. Ada butang download lah. Yang arrow ke bawah tu. Sebelah gambar printer. Okay, so you pun tekanlah download kat situ. Okay, so tak susah lah. So itu kemahiran masing-masing lah menggunakan komputer. Saya tak menyangkal lagi anda-anda semua anak-anak yang bijak. Okay, so itu sahaja dari kami yang boleh kami bantu, insyaAllah. So jangan lupa teruskan subscribe kami dan tekan butang loceng tu untuk mendapatkan notification update-update video kami yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe dan share dengan kawan-kawan. Sebab kalau kita share, makin bijaklah kita, insyaAllah. Okay, selamat berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.